Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Kamu gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 12 September. Persatuan Kontraktor Bumiputra Kelas F Cawangan Sabah mencadangkan agar pemilihan projek di bawah nilai RM100,000 menggunakan sistem undi dalam tempoh 3 tahun. Ia bagi memastikan wujudnya persaingan seimbang dalam industri pembinaan. Selain itu, Perkop turut mencadangkan agar projek pembinaan rumah mesra rakyat diberi keutamaan kepada kontraktor Bumiputra Kelas F dan G1. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif memberi jaminan cadangan tersebut akan dipertimbang kerajaan dalam usaha memulihkan ekonomi kontraktor Bumiputra yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Beberapa cadangan atau memorandum yang akan dikemukakan oleh Perkop kepada kerajaan, saya rasa dan saya yakin kerajaan akan memperincikan, akan memperhalusi apa saja usaha untuk membangun usahawan kita sangat dialu-alukan dan sudah pasti usaha-usaha berkenaan akan lebih mantap apabila kita berpersatuan. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Perkop Malaysia Cawangan Negeri Sabah kali ke-10 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Perkop Malaysia berharap kerajaan memberi peluang kepada kontraktor Bumiputra untuk mendapatkan lebih banyak projek. Sekarang ini kita baru sahaja pulih daripada pandemik dan sekarang ini dalam peringkat pemulihan, kita harap kontraktor kecil ini juga diberi peluang. Jadi kita harapkan pihak kerajaan melihat semula kerana kami kontraktor G1 Kelas F ini juga sebenarnya memainkan peranan utama bagi membangunkan negeri dan juga ekonomi. Sehingga kini 10,000 ahli menganggotai Perkop Malaysia termasuk lebih 300 ahli di Sabah. Malaysia memerlukan 350,000 metrik tan biji koko dalam tempoh setahun berbanding pengeluaran yang hanya mampu dicapai 1,000 metrik tan sahaja dalam tempoh sama. Justru bagi menampung keperluan tersebut, Lembaga Koko Malaysia mengimport biji koko dari luar negara seperti Afrika. Ketua Pengarahnya Dr. Ramli Kassin berkata, bagi mengatasi masalah tersebut, pihaknya memerlukan kerjasama kerajaan negeri untuk menyediakan tanah bagi penanaman koko. Dengan kerajaan negeri supaya mengadakan satu kawasan mungkin tanah ataupun kawasan-kawasan yang dapat ditanam dengan koko bersama-sama dengan tanaman-tanaman yang lain yang dapat mengeluarkan dan menghasilkan lagi lebih banyak biji koko untuk menampung apa juga kekurangan yang berlaku tersebutlah. Beliau memberitahu media selepas merasmikan Hari Terbuka dan Inovasi LKM di Perkarangan Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Koko di Tawau. Katanya, hasil penyelidikan teknologi dan inovasi LKM, Malaysia mampu menghasilkan koko berkualiti tinggi berbanding negara luar hingga mendapat pengiktirafan antarabangsa. Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan bersama Jawatankuasa Bencana Daerah Beaufort bersiap siaga menghadapi kemungkinan berlaku bencana banjir. Ia susulan kenaikan paras air Sungai Padas sehingga mencapai tahap berbahaya akibat kekerapan berlakunya hujan sejak Jumaat lalu.
Wakil rakyatnya Ruslan Muharram berkata kesiapsiagaan termasuk mengenal pasti kira-kira 100 keluarga berisiko yang perlu dipindahkan, menyediakan 3 pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir, Dewan Pak Musa dan Dewan Selagun Beaufort selain bot untuk memindahkan penduduk terjejas. Jalan yang telah pun terlibat dengan banjir ini ada 6 kawasan, Belibata, Jalan Bingkul, Binunuk, Logan Senginan juga, Jalan Suasa dan Kampung Lagu itu sendiri sudah pun sedang dinaiki air lah. Bilangan kampung lebih kurang dalam 50 buah kampung sudah pun mendapat limpahan air banjir lah. Dan beberapa penduduk yang di tebing sungai ini kita mengharapkan mereka perlu berpindahlah sebelum berlakunya air banjir yang besar lah. Beliau ditemui RTM ketika melakukan tinjauan banjir di Kampung Suasa Beaufort. Dianggarkan 80 buah kampung melibatkan 40,000 penduduk akan terjejas sekiranya berlaku bencana banjir. Semua ahli bersatu bahagian disaran mengekalkan perpaduan, kerjasama dan toleransi untuk mendokong Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Mereka juga diingatkan agar tidak mudah percaya dan terpengaruh dengan berita palsu yang disebarkan pihak yang cuba memecah belahkan ahli parti. Ketua Bersatu Bahagian Tawau Datuk Nizam Abu Bakar Titingan turut menyarankan ahli parti agar fokus kepada perjuangan parti dan menyokong Hala Tuju SMJ yang menjadi tanggungjawab bersama menjayakan agenda pembangunan kerajaan iaitu menstabilkan politik, membasmi kemiskinan sekaligus meningkatkan ekonomi penduduk. Meminta semua ahli supaya sentiasa bersatu padu, menyokong semua dasar-dasar yang dibawa oleh Kerajaan Keluarga Malaysia di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan juga memberi sokongan kepada semua perancangan Hala Tuju Sabah Maju Jaya di bawah kerajaan negeri yang dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Noor selaku Ketua Menteri Sabah. Datuk Nizam berkata kepada RTM selepas merasmikan mesyuarat cawangan bersatu di Pusat Daerah Mengundi Tinagat, Tawau. 13 pusat daerah mengundi di 121 cawangan bersatu bahagian Tawau mengadakan mesyuarat peringkat cawangan bagi memilih perwakilan ke Mesyuarat Agung Tahunan Bersatu bahagian Tawau yang dijadual berlangsung 9 Oktober. Beralih ke perkembangan COVID-19, angka jangkitan terus menurun sejajar jumlah sampel ujian yang berkurangan serta kadar positiviti lebih rendah berbanding Sabtu. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 127 kes jangkitan baru direkodkan semalam hasil ujian 1,498 sampel yang diperolehi dengan kadar positiviti 9.61%. 15 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baru manakala 4 daripada 12 daerah mencatatkan kes 2 angka. 126 kes direkodkan dalam kategori 1 dan kategori 2 serta 1 kes dalam kategori 3. Semua pihak perlu memainkan peranan dengan melibatkan diri secara aktif membantu usaha kerajaan menangani masalah dadah dalam komuniti. Disandarkan satu pertandingan akhir agensi anti dadah kebangsaan AADK Idol diadakan untuk memberi kesedaran ancaman dadah selain merancang pelan tindakan holistik membanteras dadah. Presiden Majlis Berbandaran Sandakan MPS Benedict Asmat yakin penglibatan semua lapisan masyarakat dalam membendung gejala dadah mampu membantu kerajaan membentuk masa depan belia yang sihat serta berkarisma. Pertandingan Idol AADK dengan tema Merdeka Tanpa Dadah dimenangi Muhammad Syukri Arif. Idea Jumat yang turut memenangi vokal terbaik berada di tempat kedua, manakala tempat ketiga milik Muhammad Arafat Tahahir. Persembahan terbaik pula dimenangi Azlam Saleh. Dengan kerjasama AADK ini dapat mencukirkan bakat-bakat belia di Sandakan ini. Sekaligus memastikan belia-belia ini terlibat dengan program yang bermanfaat. Kita akan teruskan program ini. Bagi saya, program ini amat baik kepada masyarakat dan belia kerana dapat membuka mata kepada masyarakat dan belia bahawa dadah itu sangatlah berbahaya. Di samping itu dapat menerapkan sifat patriotisme
Diharapkan kepada belia-belia dan juga remaja di luar sana, kita sentiasa jaga kesihatan, terutamanya kita harus jauhi daripada dadah yang akan menyebabkan masa depan semua orang. Dadah adalah musuh utama di negara kita. Satu program yang baik khususnya kepada masyarakat dan belia dalam memastikan gejala dadah dapat dibendung. Program ini harus diteruskan daripada masa ke semasa sebab ini adalah salah satu program yang boleh mengelakkan belia daripada terjerumus kepada kancah penggunaan dadah. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah melalui sektor Lebuh Raya Pen Borneo bersama pihak perunding pengurusan projek dan kumpulan Petronas melaksanakan kempen kesedaran keselamatan jalan raya dan mengibar bendera sempena Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kempen sebulan ini turut melibatkan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis yang diadakan di laluan pembinaan projek PAN Borneo di Kota Kinabalu, Papar dan Sandakan. Ketua Penolong Pengarah Sektor Lebuh Raya PAN Borneo, Muhammad Syamsul Nizam Abdul Wahid berkata, kempen bertujuan memberi kesedaran dan mendidik pengguna jalan raya mengamalkan etika pemanduan berhemah dalam masa sama menyuntik semangat patriotik. Kita mendapat kerjasama yang amat erat dan kerjasama yang mantap dari semua kita punya partner dalam menjayakan program ini. Program ini hanya ada satu, untuk kita memberi kesedaran kepada pengguna dan seterusnya menaikkan semangat patriotisme kepada semua pengguna jalan raya mengenai Hari Malaysia. JPJ akan terus menguatkuasakan undang-undang berdasarkan kepada akta kita, termasuklah lebih muatan itu. Jadi kami akan membuat kerja berdasarkan pada peruntukan perundangan yang sedia ada. Belia di negeri ini diseru agar terus bergiat aktif dalam memartabatkan kebudayaan dan kesenian negeri ini. Ia penting bagi membolehkan seni dan budaya terus diperkasa seterusnya dipelihara untuk generasi akan datang. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Johniston Bangkuai berkata, usaha berkenaan boleh dilaksanakan antaranya melalui penganjuran pertandingan berbentuk kesenian dan kebudayaan. Demikian ucapannya sempena perasmian Mr. and Miss Saya Anak Malaysia SAM 2022 di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Tetap 2 Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Alicia Sion. Pereka Fashion Effendi Arifin dinobatkan sebagai Johan Mr. and Miss SAM 2022 dan membawa pulang hadiah utama wang tunai RM10,000. Tempat kedua dinobatkan kepada Marcellus Gatisi dan tempat ketiga di Zembertio, masing-masing membawa pulang hadiah berjumlah RM7,000 dan RM6,000. Saya harapkan semoga selepas ini akan ada lagi lapisan-lapisan ataupun designer yang baru boleh mengetengahkan designer yang di luar daripada sebelum konsep-konsep sebelum ni, and then ini sedikit sebanyak boleh memberi spirit kemerdekaan untuk semua belia di luar sana. Lebih ramai yang menyertai lah. So, promo dibesarkan supaya lebih ramai orang menyertai. Dan mungkin saya pun akan cuba menyertai lagi lah. Belum nombor 1, kita masih ikut lagi. Perasaan saya memang, actually saya pun rasa macam tidak yakin lah boleh dapat nombor 3 sebab desain yang kena pamer di final ini memang sangat-sangat cantik semua, tapi rezeki berpihak kepada saya untuk dapat nombor 3, jadi saya rasa banggalah. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah edisi Isnin 12 September. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat. Sabah tanah airku tercinta, bersatu padu serta merdeka. Negeriku yang aman harmoni, transformasi kecapi dinikmati. Satu aspirasi, satu destinasi, misi dan misi milik kita semua.
cadangan